zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 14 Disember 2023. Hari ini hari Khamis, bertemankan saya Uyaina Arsyad dan juga rakan setugas saya Syira menemani anda dan diharapkan anda semua sihat-sihat sahaja dan apa sahaja yang anda rencanakan pada hari ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Amin, insya-Allah. Dan saya pasti juga Yana, hari ini 14 Disember 2023 kita dah pun berada di hujung tahun. Pasti ramai dalam kalangan kita yang sedang menghitung hari untuk ke hujung minggu ini dan juga menghitung hari untuk melalui kata orang cuti yang agak panjang. Maklumlah kita dah habiskan annual leave dan sebagainya. Tetapi Yana, suka untuk saya ingatkan walaupun kita beriadah, walaupun kita dah rencanakan pelbagai aktiviti bersama dengan keluarga untuk terus menjaga SOP. Kerana seperti yang kita sedia maklum, semakin banyak kes COVID dilaporkan seiring dengan trend global dan majoriti kes adalah bergejala ringan dan tidak memerlukan rawatan di hospital. Risau juga bila kita dengar kes COVID ni saban hari makin lama makin meninggi. Betul. Kan. Jadi sama-samalah kita cakna tentang keadaan ini dan kalau rasa tak berapa sihat tu pakailah pelitup muka, bawalah hand sanitizer, sering kali cuci tangan dan sebagainya. Seperti mana kalau dulu SOP ni kita memang sentiasa ingatlah kata melekat betul dalam kita ni. Okey, baik, itu berkenaan dengan kes COVID dan minggu lalu kita telah pun digemparkan dengan berita pembunuhan seorang kanak-kanak autism iaitu adik Zain Ryan dan ini adalah sedikit perkembangan berkenaan dengan kes tersebut di mana polis telah pun menemui sehelai stokin dalam takungan air di kawasan anak sungai berhampiran lokasi mayat adik Zain Ryan yang telah ditemukan. Tapi Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan kata pihaknya belum dapat memastikan sama ada stokin berkenaan milik kanak-kanak tersebut ataupun tidak. Dan sekarang dia dihantar stokin itu dihantar ke makmal untuk analisa dan sebagainya. Apa-apa pun kita harapkan agar si pembunuh ini akan segera kita tangkap. Betul. Dan semoga keadilan buat adik Zain Ryan akan dapat kita berikan kepada keluarganya. Amin. Kita harapkan kes ini dapat dirungkai dengan kadar yang segera. Apapun kita masyarakat jangan buat apa-apa spekulasi. Dan itu berkaitan dengan adik kes Ryan dan kita nak bawa juga semangat-semangat saudara-saudara mara kita di Gaza, Palestin ketika ini walaupun mereka diserang bertubi-tubi di tengah-tengah serangan Israel yang bertubi-tubi, mereka masih lagi meneruskan kehidupan mereka seperti biasa. Dan Yana, ketika ini pada musim sejuk di sana mereka sangat-sangat kreatif menggunakan apa sahaja untuk pastikan mereka bertahan. Dan ada juga kanak-kanak yang kayuh basikal guna tangan Yana untuk pastikan mesin jahit elektrik dapat dihidupkan untuk pastikan lelaki-lelaki dewasa dapat menjahit baju sejuk untuk mereka menempuh musim sejuk ini. Itulah sedih sebenarnya bila kita bercakap tentang keadaan saudara kita di bumi Palestin. Tetapi apa yang boleh kita lakukan di sini adalah terus sampaikan doa buat mereka setiap hari dan semoga kemelut ini akan segera berakhir. Gencatan senjata sekarang itu yang kita semua mahukan. Kita nak sekarang. Betul. Tak ada siapa dalam muka bumi ini yang kata orang sepatutnya dilayan demikian. Betul. Terutamanya untuk anak-anak, untuk mereka kanak-kanak kecil, wanita dan juga orang tua. Betul. Mahupun orang lelaki, tak ada siapa-siapa pun sebenarnya yang layak dilakukan seperti itu. Baik, itu sedikit perkembangan terkini seperti biasa yang akan kami bawakan kepada anda di awal siaran. Okey, dan sebelum kita bersama dengan tetamu istimewa kita yang sedang pun berada di sana, kami ingin paparkan kepada anda satu rangkuman video TikTok yang telah pun disediakan oleh wartawan kami. Jom kita tengok. Happy birthday abang. Thank you. Tengok ni, tengok kek.
Cik, tadi apa tu? Happy birthday suamiku. Alah. Apa ni gambar apa ni? Orang ni badminton? Wish. Ini balon. Oh, ada tulisan ni? Hidup dalam perempuan. Dah ukur pun tak kata lagi. Kelakar sebenarnya Syira bila kita tengok video-video yang dibuat naik oleh pengguna TikTok ni kan. Kreatif sebenarnya mereka Kreatif, ni. yang suami tolong lipat, yang suami buat kerja isteri, yang isteri buat kerja suami. Itulah dia satu keluarga yang bahagia. Dayana, untuk kita bina sebuah keluarga bahagia itu bermula daripada perkahwinan. Dan bercakap tentang perkahwinan, kita bersama dengan seorang yang tak asing lagi dalam mencipta kenangan terindah untuk pasangan mempelai. Kita bersama dengan Muhammad Azhairi Abdullah dari EEE Bridal. Apa khabar? Ya, baik. Alhamdulillah sihat ya Nash. Alhamdulillah. Kita panggil EE, betul? Ya, betul panggil Nama glamournya EE. Cantiknya. Hantaran di depan ni. Teringat pula waktu kita kahwin. Ya kan? Kita tahun lepas. Okey, baik EE. Untuk hari ini kita nak buat hiasan ataupun kita nak buat hantaran bertemakan apa? Okey, so hari ini kita nak buat hantaran yang berkonsepkan dahulu kala sikit. Maksudnya tradisional sikit. Okey, sebabnya orang dulu-dulu kebanyakannya akan buat lipatan ni. Jadi mungkin orang sekarang ni mungkin jarang sikitlah buat, tapi tak apa. Ia akan tunjukkan cara macam mana untuk kita buatkan hasil apa ni, dan kita akan tengok hasil lipatan mesti nanti. tahun 2024 ini yang akan menjadi trend ya. Okey, silakan ni. Apa yang so, diperlukan? dekat sini kita ada towel, tuala. Okey, biasanya tuala ni kita pakailah towel kecil ke besar ke tak ada masalah. Okey, so sebenarnya ia akan buatkan towel ni menjadi buah-buahan. Wow. Okey, mungkin kalau kita ada contoh sebenarnya kat sini, betul? Betul. Okey, ni antaranya yang ibu. Kalau ini saya tahu anggur, yang ini buah apa ni? Okey, yang ni kita boleh panggil lah apa ni, buah apple ke, buah jambu ke. Boleh lah. Sebab hijau kan. Okey, baik. Okey, so sekarang ni ia ada bahan-bahan kat sini, ada towel, kemudian kita ada sedikit apa ni, daun, and then kita ada kertas. Ini bahan utama di kertas, okey. Inilah isi buah tu. Ya, betul. So kertas ni ada macam ni, ia dah potong dah. Jadi kemudian kita komodkan dia jadi bulat-bulat macam ni. Okey, baik. Okey, so kita perlukan juga getah, okey, dan juga pelilip bunga hijau lah. Okey. So kita gunakan senang je. Okey, cara dia just kita masukkan apa ni, bola-bola ni, okey, bola kertas ni kita masukkan di bahagian bawah kain, towel ni, dan kemudian kita kepalkan dia. Okey. Kita kepal macam ni je. Tapi kalau kita nak buah besar, kita besarkanlah. Kalau nak getah kecil, kita kecilkan. And then kemudian kita ambil getah, and then kita just ikatkan bahagian dekat sini. Okey, 3 kali ke 2 kali ke terpulang. Okey, dan kemudian bila dia jadi macam ni, okey, kemudian kita balikkan dia. Okey. Kita balikkan dia. Macam ni. So kan dah jadi dah bentuk dia. Dah nampak dah bentuk buahnya tu. Kan, so sangat senang, okey, untuk nak buat apa ni, gubahan buah ni. Jadi kita kepalkan dia macam ni juga. Okey, kita betul-betulkanlah kain ni kan. Kita kemaskan dia. Okey, kemudian sekali lagi kita gunakan lagi sekali getah ni. Kita ikatkan dia lagi sekali. Okey. So kita ulangkanlah proses ni. Baik. Kalau nak buat 2 biji ke 3 biji ke, kita buatkan je lah macam yang apa ni tunjukkan tadi kan. Selalunya berapa lama proses tu untuk siapkan buah? Biasanya sekejap je. Kalau untuk pro lah. Untuk pro lain. Kalau sekejap je lah. Mungkin berhari-hari. Sekarang ni kan EE. Apa yang EE tunjukkan ni boleh menjadikan inspirasi dan ilham kepada bakal raja dan ratu sehari. Sebab apa? Kadang-kadang kan sekarang ni hantaran ni kan untuk satu dulang ni je boleh memakan sehingga 200 ke 300 ringgit. Betul. Jadi kepada anda yang nak sesuatu cost efficient, boleh buat hantaran sendiri. Malah Syira, saya kenal beberapa orang rakan yang memang dia sendiri yang gubah hantaran sendiri. Dia kata lebih puas hati dan lebih kreatif. Itu kalau tangan berseni, Yana. Kalau tangan macam Syira ni, mungkin Syira bagi ini sajalah. Tak pun towel tu tadi
tadi, towel tu tadi tak jadi buah. Dia letak sahaja kat situ. Kita lipat macam ni kita lipat baju. Okey, so kat sini Ii dah siapkan 2 biji dah. Wah, ni buah apa ni agak-agaknya. Ini pun kita panggil buah apa ni, buah apple ke kan, buah jambu ke, buah kiwi ke, warna hijau kan. So kemudian Ii dah ada sediakan dekat sini apa ni punya bakul lah ataupun bekas, bekas hantaran ni. And then kemudian kita just masukkan je dekat dalam ni. Kita masukkan dekat dalam ni. Okey, kalau kita perlu buat banyak biji, kita buat banyak biji lah. Okey, kemudian apa yang kita perlu buat, Ii just nak tunjukkan macam mana kita nak buat hasilkan dia punya bahan dan daun dia. Yes. Ini tangkai ni. Tangkai dia. Okey, so cumanya kita perlu gunakan pelilik hijau ni. Okey, pelilik hijau ni kita just lilitkan dekat kayu ni. Okey, and then kita just tutupkan je bahagian kayu ni. Oh, maknanya nak cover yang warna coklat tu lah. Tapi kalau kita nak jadikan coklat pun tak ada masalah. Itu tangkai durian. Itu buah durian wak. Ataupun kan tangkai tu dah kering. Terusah dah. Kan, kemudian kita just balut-balut macam ni. And then kita ambil lah daun tadi ni. Okey, daun ni kita just letakkan dekat bahagian sini. Okey, and then kita balutkan lagi sekali. Tutupkan bahagian dia dekat pangkal ni kan. Okey. Nak tanya jugalah sekarang ni kan untuk gubahan hantaran macam mana permintaan dekat luar sana? So far permintaan dia alhamdulillah sangat memberangsangkan because kita punya customer kita sendiri. Jadi bila mana customer kita minta untuk mungkin fresh flowers, kita akan buat fresh flowers lah. Kalau perlukan artificial, just kita akan buat artificial flowers. Kadang-kadang customer kita ni dia nakkan sesuatu yang berbeza. Contohnya dia nakkan fresh flowers, nakkan bunga-bunga yang imported punya. Jadi kita akan buat yang import punya lah. Wow. Untuk fresh flowers berapa lama sebelum? Biasanya kalau Ii akan buat dia mungkin kalau contohnya lah kan katalah customer tu dia nak melangsungkan majlis dia tengah hari. Jadi Ii akan cuba siapkan di sebelah pagi. Sebab Ii tak nak buat sehari sebelum. Sebab kalau betul ataupun akan ada kerosakan dekat bunga-bunga tu. Ni pun kreatif juga lah macam nak tunjuk ni. Betul. Itu apa bawang putih? Gula. Yes. Bawang putih betul. Ya, bawang putih betul. Bawang putih. So Ii jadikan dia macam dengan bawang putih. Yang boleh angkat. Yes. Kalau anda boleh lihat memang cantik. Tapi kan Ii, terakhir soalan mungkin untuk tahun 2024 ni kan, apa agak-agaknya trend untuk gubahan hiasan hantaran ni? Okey, untuk 2024 ni bagi pendapat Ii, mungkin kita akan kembalikan nostalgia yang lama lah untuk menarik perhatian kepada customer-customer kita. Jadi kemungkinan macam contohnya bahan-bahan ni kita tampilkan semula supaya nampak dia perbezaan moden dengan tradisi. Jadi kita kembalikan yang tradisi itu untuk dimodernkan semula. Faham. Jadi Ii untuk penonton di luar sana yang mungkin nak tengok hasil tangan gubahan kreatif Ii sendiri, mungkin boleh kongsikan kepada kami social medianya. Okey, so kepada yang ingin mendapatkan perkhidmatan daripada Ii Bridal, mungkin anda boleh tengok ataupun melayari kita punya Facebook. Stop. Stop je kita punya. Okey, Facebook kita Muhammad Azhairi Eri. Ataupun boleh juga tengok dekat kita punya IG. So hasil dekat situ memang sangat banyak sekali kita punya hasil kreativiti kita. Okey, sama ada wedding ke ataupun apa sahaja dekorasi yang kita buat, boleh pergi ke IG kita EEE Bridal. E Bridal. Baiklah. Ii terima kasih banyak-banyak atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Yana. Terima kasih kembali. Manalah tahu ada yang nak kahwin tu nak sebaik tengok wanita hari ini tadi boleh buat buah-buahan sendiri. Betul. Semestinya sebab benda ni adalah boleh DIY. Evergreen. Betul-betul. Yes, boleh buat sendiri. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Ii. Dan sekejap lagi kita akan membincangkan satu topik yang saya kira anda semua pun sudah tahu seperti mana yang telah kita uar-uarkan, yang mana hari ini kita akan bercakap tentang topik lafaz taklid. Betul tu, lafaz taklid ni jangan dibuat main sebabnya ia berkait rapat dengan hukum hakam dan juga sekarang nasab keturunan juga. Betul. Dan sekarang ini juga kita bimbang kerana lafaz taklid ini dibuat secara gurauan dan juga tak logik akal serta kadang-kadang digunakan sebagai satu ugutan untuk isteri. Betul, ugutan tu satu, gurauan tu dua, dan mungkin
ada sesetengah dalam kalangan kita yang tak faham tentang implikasi lafaz taklid ini, betapa berat dan besar ini akan memberi impak kepada sesebuah hubungan perkahwinan itu. Sekejap lagi kita akan bersama dengan seorang tetamu yang akan membincangkan dan mengupas dengan lebih lanjut dan terperinci lagi tentang topik yang kita bawakan pada hari ini, iaitu lafaz taklid. Dan kepada anda semua penonton-penonton yang mungkin ada sebarang persoalan ataupun anda sendiri ada pengalaman, terus ke Facebook kami di Wanita Hari Ini dan jangan lupa untuk follow kami di IG dan juga TikTok. Sebelum itu kami berdua nak berhenti berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang dijanjikan, kita akan terus ke topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu lafaz taklid. Okey, tapi sebelum itu, sebelum saya perkenalkan tetamu yang memang arif tentang topik ini, ada sesuatu yang kami nak kongsikan kepada anda. Kita tengok dulu. Taklid adalah perjanjian yang dibuat oleh suami selepas selesai akad nikah. Lafaz taklid tidak boleh dipandang mudah atau dimain-mainkan kerana ia boleh membawa kepada penceraian. Terdahulu, tular tentang kisah di mana seorang suami tergamak melafazkan taklid bagi menghalang isterinya dari mendapatkan suntikan dos vaksin COVID-19. Walau bagaimanapun, wanita itu sudah mendapatkan suntikan dos pertama tanpa pengetahuan suaminya. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata badan binasa, itulah peribahasa yang sesuai digunakan bagi seorang lelaki yang terlalu mudah melafazkan cerai talak 3 terhadap isterinya jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih memerintah dan bertahan sehingga bulan Ogos. Selain itu, terbaru tular satu lagi kes di mana seorang wanita tampil berkongsi bahawa dirinya telah dikhianati suami sehingga terjatuhnya talak 3 tanpa disedari. Lafaz taklid yang diucapkan oleh suaminya beberapa tahun lalu di mana jika suaminya berlaku curang atau bernafsu kepada mana-mana wanita, maka akan jatuh talak 3 kepadanya. Justru itu, jangan diambil mudah tentang lafaz taklid ini. Yana, itulah kata orang, terlajak perahu boleh diundur tetapi terlajak kata buruk padanya. Untuk suami-suami yang mungkin terlalu mudah melafazkan cerai ataupun terlalu mudah untuk ugut isteri dengan taklid ini, anda jangan buat main kerana kita bimbang anda hidup bertahun-tahun, rupanya hubungan itu dah tak sah sebagai suami isteri. Betul, banyak implikasi-implikasi yang tanpa kita sedar sebenarnya rentetan daripada lafaz taklid ini. Dan hari ini kita bersama dengan Tuan Muhammad Nur Hafiz Roslan selaku peguam syar'i yang akan membincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang topik kita pada hari ini. Ya. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, baik, sihat. Nampak muka tu dah stres tu. Ramai sangat sebelum saya sampai Wanita Hari ini. Soalan tu dah bertubi-tubi masuk dah. Oh iya. Sebelum kita mulakan perbincangan, Tuan dah mulakan perbincangan dekat luar dulu maksudnya. Poster dah ada. Okey. Jadi bila saya up poster dalam TikTok ke Facebook. Banyaklah persoalan yang timbul. DM dan mesej tu terlalu banyak. Okey. Risau pula saya hari ini. Betul lah tu. Tak sempat jawab soalan. Memang tengah panas topik ni. Apatah lagi tak kisahlah yang viral ataupun yang tidak viral. Tetapi saya kira ini adalah sesuatu ilmu yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, terutamanya bagi seorang yang bergelar suami dan juga bagi seorang yang bergelar isteri. Tetapi Tuan, sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada hari ini, mungkin ada yang tahu dan mungkin ada yang tidak tahu. Sebenar-benarnya apakah itu lafaz taklid? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang penonton, terima kasih host-host kita yang cantik jelita, wanita-wanita indah di Malaysia. Okey, jadi penonton di luar sana, apakah itu taklid? Taklid ni adalah satu yang boleh kita define atau definisikan sebagai perjanjian ataupun syarat ataupun suatu bentuk kaedah perceraian dengan ada batasan-batasan syarat. Ya, ini dia ada insya'i dan khabariyah. Ni saya permudahkan dalam Wanita Hari ini berkenaan dengan beberapa perkara yang dijadikan sebagai satu syarat, arahan ataupun batasan-batasan, larangan-larangan yang ada dalam tempoh suami isteri.
Hak dia kepada siapa? Hak taklik ini adalah hak suami. Okey. Tapi boleh atau tidak? Saya jawab pula sebelum soalan. Tak apa, silakan. Tapi boleh tak atau tidak sekiranya si isteri yang bagikan syarat dan suami mengiyakan? Jawapannya pun boleh. Okey, baik. Tetapi lafaz taklik ini dibaca oleh suami sewaktu selepas akad nikah, betul? Kalau kita tinggalkan 4 bulan tu ke macam mana? Ataupun boleh kita buat syarat tambahan untuk taklik ini? Okey, ni pun saya kena terangkan. Okey, silakan. Ada dua. Satu, taklik rasmi dalam Malaysia. Dia Nusantara ni Malaysia, Brunei, tak silap saya Singapura, Indonesia? Thailand. Indonesia pun kemungkinan ada, tak ada itu saya. Tapi yang 4 ni saya dah pastilah. Saya dah pastikan memang semuanya ada. Maksudnya tak semua di dalam negara-negara Arab lain pun, ataupun adakah memang Islam wajib selepas ada taklik rasmi ni. Tapi di Malaysia saja ada taklik rasmi. Tapi taklik rasmi di Malaysia ini adalah taklik selepas kita akad nikah. Betul. Kan? Setiap kali yang siapa yang nikah kat Malaysia, kalaulah dia pergi lari pun, nikah kat Thailand pun, dia mesti akan baca taklik. Sama juga. Lepas akad nikah baca taklik. Tapi kalau dia kata saya baca taklik bila sebelum akad nikah, itu bukan taklik, itu prenup agreement. Itu tak boleh. Tak boleh. Pun ada hari tu kisah siapa nama ni? Pun saya pun banyak dapat soalan tu. Kisah apa Alif Tega ke dengan siapa isteri dia yang ada kisah orang congkir balik sebelum nak berkahwin, ada letak syarat. Jatuh tak talak, tu taklik ke tak? Tu pun penat nak cerita. Tadi mungkin kalau ditanya, saya akan ceritakan dengan lebih lanjut. Tapi taklik ni itu taklik rasmi. Yang kedua adalah taklik biasa, taklik lisan, taklik perbuatan, taklik dengan WhatsApp, dengan apa yang dalam tempoh perkahwinan. Maksudnya seorang suami ataupun seorang isteri, tiba-tibalah si suami ni kuat merokok. Sebelum berkahwin pun memang kuat sangat, tapi demi kesihatan. Sebab taklik ni ada hikmah dia. Apa hikmah taklik ni sebenarnya? Taklik rasmi tu dibuat di Malaysia oleh ulama-ulama dan juga pemegang-pemegang dasar ataupun yang pembuat-pembuat dasar dalam bahagian agama di negeri-negeri adalah untuk menjaga kemaslahatan wanita. Sebab taklik ni ada 3. Pertama adalah untuk menjaga hak suami, dan kedua menjaga kebajikan isteri. Taklik rasmi itu hasrat dia apa? Hasrat dia nak jaga kebajikan isteri. Supaya isteri tak kena tinggal, isteri tak kena pukul, isteri tak tak berikan nafkah diberikan. Sebab setiap negeri lain, siapa yang nikah dekat Selangor hampir sama macam nikah di Kedah. Siapa nikah kat Kelantan hampir sama macam nikah Terengganu. Sebab belakangnya dengan talak. Tapi kalau Selangor, kalau di Kedah dengan khuluk. Itu lain. Jadi itu taklik rasmi. Taklik yang biasa ni yang mengepek-epek sekarang ni sidang penonton di rumah. Yang ni sebenarnya saya pun nak tegur dan saya ingin peringat kepada suami-suami di luar sana, jangan bermain-main dengan taklik. Bermudah-mudah. Keluar rumah jatuh talak. Makan Maggi jatuh talak. Makan mi segera jatuh talak. Lepas tu ada macam-macam lagi lah. Itu pendefinisian taklik yang moga-moga penonton di luar sana faham. Walaupun dibuat dengan nada gurauan, kita masih buat main. Okey. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana sama ada kamu dalam keadaan serius ataupun kamu dalam keadaan bergurau, 3 perkara ini adalah terikat. Apa benda dia? Salah satunya adalah talak, yakni cerai. Okey, sebab benda ni tak boleh main-main. Dan kena ingat taklik ini tidak boleh ditarik balik. Saya ulang sekali lagi. Tidak boleh ditarik balik. Tak boleh cancel order tak boleh. Sekali lagi, tidak boleh ditarik balik. Sebab soalan ni saya rasa 1000 kali dah. Sebab kadang-kadang ada yang mengambil kaul pendapat yang kecil. Maksudnya taklik ni boleh ditarik balik, bos. Jawapannya tak boleh, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Mazhab Syafi'i, jumhur ulama memang tak boleh kecuali dipakai mazhab sendiri. Ataupun ada juga saya kata ada ijtihad kecil, tapi pandangan kecil itu pandangan yang terlalu kecil dan tidak diterima. Pandangan jumhur ulama ni yang dipakai. Maksudnya taklik ni umpama perjanjian. Dalam perjanjian yang mana ulama-ulama baik mazhab Hambali ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i ke telah secara terang-terangan, terutama kita orang Malaysia ni kebanyakannya mazhab Syafi'i, kecuali yang mana ada darah-darah Pakistan, mungkin ada darah India, mungkin ada mazhab Hanafi. Tetapi jumhur ulama masih menetapkan bahawa taklik ini tidak boleh ditarik balik. Okey, baik tuan. Tuan ada cakap taklik sebenarnya adalah persetujuan. Tetapi kuasanya adalah di tangan suami. Kalau persetujuan memerlukan persetujuan dari kedua-dua pihak lah. Kalau suami tu lepas taklik, isteri tu kata tak nak, macam mana? Persetujuan ni macam ni. Dia hak
pertamanya kena balik kepada perkara pertama tadi. Taklid ni hak siapa? Hak suami. Okey, sebenarnya hak suami ni adalah untuk suami memberikan syarat demi kebaikan isteri. Okey. Contoh kalau katalah katalah suami isteri ni keluar, kau kena keluar rumah tutup aurat. Jika kau tak tutup aurat, maka tercerailah kau ataupun tertalaklah kau. Itu dah taklid perjanjian. Sebab itu adalah hak suami untuk memberikan kesungguhan, syarat untuk membuat perkara yang baik. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan persetujuan ni apabila si isteri ni yang offer. Ataupun dia yang isteri yang tiba-tiba, contoh yang berlaku kita dalam minggu lepas tak salah saya di TikTok influencer dan sebagainya, ada sebagai influencer. Okey, kalau you curang kita bercerailah kita. Tapi ada ayat yang ada dalam influencer tu, ayat bukan taklid dan boleh menjadi cerai sebab dia akan. Sebab taklid ni dia kena mengikat dan juga ada penghususan. Kalau tak ada khusus, terlalu umum, kena kepada apa niat si pelafaz. Tapi kalau dalam lafaz tu, jelas lafaz tu, sebab kita balik kepada kawaid fikih ataupun banyak kawaid fikih dipakai di dalam taklid ni. Sebab kadang-kadang ada peguam syar'i yang muda-muda pun banyak yang confuse. Dan banyak juga pelajar-pelajar walaupun ustaz-ustaz yang memberikan ceramah di masjid-masjid dan surau-surau juga membawakan kaul-kaul yang kecil, pandangan yang kecil ataupun yang tidak seperti mana bila berhadapan di hadapan mahkamah syariah. Baik. Faham Jadi apabila contoh dalam taklid ni, bila taklid ni kita kata isi isteri dia kata kalau ni bagi saya contoh, kalau you berlaku curang tercerailah kita. Itu taklid. Kalau you berlaku curang kita cerai, okey? Okey, lepas tu jawapannya deal. Faham? Kan? Maknanya setuju. Setuju. Dekat situ di hadapan mahkamah syariah kita nak fahamkan betul-betul syarat rukun-rukun taklid tu. Suami isteri berlaku dalam tempoh perkahwinan. Yes. Adakah berlaku sebelum perkahwinan? Bukan. Berlaku dalam ketika perkahwinan. Jadi dah ada syarat isteri, suami, kemudian lafaz. Lafaz tu ada. Dua-dua mengesahkannya. Tiba-tiba kemudian barulah kat situ ada pergi. Yang bila dia kata deal, mahkamah akan tanya direct pada si suami, apa maksud dia deal? Deal dia mudah aja. Pada hakikat lafaz deal dalam bahasa Melayu maksudnya setuju. Dia agreed with perkataan tersebut. Jadi adakah itu taklid? Ya, itu taklid. Bila berlaku curang itu sangat besar. Betul. Terlalu abstrak dan umum. Pada niat siapa pula yang kita nak pakai ni? Pada syarat siapa? Itulah kepentingan yang kita tengok. Mungkin rasa macam benda ni simple matter ataupun bermudah-mudah. Dan ramai salah anggap perkara ni sampai terlalu senang bagi lelaki yang tidak waras ke, yang istilah saya kadang-kadang menyalahgunakan taklid. Sedangkan hikmah taklid ini adalah untuk mendidik isteri menjadi baik. Pertama, menjaga kebajikan isteri. Itu sebab ada taklid rasmi tu. Supaya isteri-isteri tak dianiaya. Tapi masalah akhir zaman ni dengan generasi baru baik daripada umur 20 sehinggalah umur 40 tahun. Yang sekarang ini sepatutnya 40 tu dah matang dan juga boleh berfikir dan faham agama. Tapi ramai lagi yang menyalahgunakan dan tak faham apa itu taklid, bersenang lenang untuk terus melafazkan taklid. Contohlah kau keluar je daripada pintu rumah ni jatuh talak. Tapi menangis-nangis jumpa kita peguam syar'i minta tolong macam mana. Dia tak ada spesifik masa, dia tidak ada pengkhususan apa waktu perkara tersebut. Jadi ayat itu begitu umum dan mengikat sampai bila? Sampai bila suami dia nak isteri dia nak keluar rumah tak ikut pintu. Jadi apakah boleh ada tak kes-kes yang kita pergi ke mahkamah rayuan? Jawapannya masih ada. Maksudnya peguam syar'i juga. Kalau kamu buat sendiri mustahil. Perlukan kepada seorang yang pakar dalam bidang ni untuk buka balik kitab-kitab dan kita hujahkan di hadapan mahkamah dan perbandingan kawaid fikih yang lain yang mana boleh dipakai. Tahun 2015 saya pernah ada bawa satu kes yang mana kes berlaku macam ni. Tapi pada tu kita pengkhususan bahawa ketika lafaz taklid itu dibuat adalah untuk kejadian pada masa itu saja. Niatnya suami. Maksud nak lawan pula dengan kaedah berkenaan dengan umumnya lafaz tersebut. Jadi benda-benda ni ataupun kalau
kalau pelajar-pelajar undang-undang kita penuh dengan maksim, betul? Untuk civil sebab Wiyaina saya alumni lah. Saya senior dia lah. Saya jadi kalau di bahagian civil kita ada maksim. Betul. Tapi dalam syariah kita banyak qawaid fikih. Yang mana benda ni semuanya dipakai untuk menentukan hukum. Baik. Peguam-peguam syar'i kena faham benda ni dan dihujahkan di depan mahkamah. Jadi taklid ini tak boleh dibuat main. Wow. Okey, baik. Panjang lebar kita punya perbincangan di studio. Tapi anda boleh tak kalau kita nak dengar juga apa kata-kata rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita tengok dulu. Taklid ni adalah macam kita melafazkan cerai dengan jatuhnya satu situasi. Andai kata kalau aku keluar rumah lebih sebulan, aku akan jatuh talak 3. Macam tu. Tapi sebenar-benarnya taklid ni benda yang berat. Orang yang tak faham ni taklid ni tak boleh buat main. Saya pernah dengar tapi kurang pasti, kurang jelas pasal tu. Ya, saya rasa mungkin ada kena-mengena dengan perkahwinan dan perceraian. Pernah dengar, cuma saya tak tahu, tak faham apa maksud dia. Taklid itu yang saya tahu ialah semasa kita melafazkan akad nikah. Yang saya tahu. Pernah dengar tapi tak tahu. Itu bukan masalah dia. Betul. Tapi pernah dengar tapi tak tahu, nak ambil tahu dan tak apa. Itu yang penting. Sebab itulah penting untuk kita pergi kursus kahwin sebelum kita memulakan perkahwinan ataupun kita akad nikah. Tapi saya nak kongsikan juga persoalan ataupun pemahaman daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya daripada Puan Natira Muhammad Yusof. Katanya, apa yang saya faham melalui khutbah nikah, jika isteri ditinggalkan selama 4 bulan berturut-turut tanpa nafkah zahir dan batin, lalu isteri mengadu ke mahkamah, dikira gugur talak. Apapun, saya akan dengar perbincangan hari ini supaya tidak keliru. Ini kita ambil situasi apabila si isteri mengadu kepada mahkamah 4 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah batin dan juga zahir. Macam mana pula kalau isteri yang tidak mengadu, tunggulah dia, setialah dia kat situ setahun, 2 tahun, 3 tahun? Okey, yang ni mungkin saya ada nak sentuh sedikit. Taklid tersebut ada perbezaan. Taklid yang disebut tu kemungkinan orang yang bertanya ni orang belah pantai timur, Terengganu. Sebab kalau Terengganu dia macam tu. 4 bulan berturut-turut, lepas tu dia ada berkenaan dengan jatuh talak. Berlainan dengan di Kelantan, dia ada tambah sedikit berkenaan dengan nafkah, tak silap saya, tapi masih lagi dengan jatuh talak. Kaedah dia adalah kalau dia pergi mengadu ke hadapan mahkamah, tapi saya ada pernah yang saya dalam mungkin masa zaman mengaji lah. Zaman saya belajar dulu pernah saya persoalkan juga pada lecturer saya. Bagaimana ada yang tidak ada lafaz bila mengadu mahkamah. Maksudnya dia secara automatik. 4 bulan je walaupun tak mengadu terus jatuh lah kan. Cuma pengesahan itu perlu dibuat di hadapan mahkamah. Okey, faham Okey, faham. Baik, bercakap tentang pengesahan ni kan. Okey, Tuan, kalau kes yang baru-baru ni viral dan sebagainya tu kan, isteri ini tadi mempersoalkan dalam tempoh selama mana perkahwinan mereka itu berlangsung dan taklid ini telah pun dilafazkan beberapa tahun yang lalu. Jadi, apa yang isteri ini was-was adalah dari segi nasab keturunan anak-anaknya ini. Jadi, adakah anak-anak ini sah tarafnya dan apa implikasinya kepada perkahwinan dan juga kepada nasab keturunan sekiranya seseorang itu hanya mengambil ringan tentang perkara taklid ni? Okey, yang ni pun paling isu pokok untuk sidang penonton di luar sana di TV3 Wanita hari ini. Bila berlaku perkara macam ni, inilah kenapa saya mungkin hari ini saya nampak lebih agresif berbanding dengan episod-episod yang lain. Sebab saya sebenarnya sangat marah kepada orang yang bermain-main dengan taklid. Mendatangkan masalah yang besar di dalam sistem kekeluargaan dan juga dalam masa yang sama dalam nasab ni. Okey, jadi kalaulah dah berlaku taklid dalam satu contoh, Ali ni kata pada Aminah Ali beritahu pada Aminah kalau I berlaku curang ataupun I masih lagi berhubung dengan
Siti, maka jatuhlah talak. Okey, dalam masa tempoh tu dia terpujuk kan, tapi dia dah lafaz taklid tu. Tapi selang 2 minggu, selang 3 minggu, okeylah kita nak bagi sedap sikit, lepas sebulan sebenarnya dia masih berhubung dengan Siti. Alamak. Masih keluar dating lagi dengan Siti tanpa pengetahuan Aminah. Okey, jatuh tak talak? Jawapannya boleh jatuh taklak. Itu taklid sebab dia dah langgar syarat tersebut. Dan lafaz tu adalah lafaz yang jelas. Tapi dia diamkan, dia tak nak bagi tahu. Kemudian dia balik rumah, dia masih bersama dengan Aminah. Aminah dengan suci hati masih menganggap dia sebagai seorang isteri. Maka daripada perhubungan suami isteri tersebut, 9 bulan kemudian keluarlah seorang baby yang comel. Tambah lagi, betul tak? Betul. Okey, nama pula anak tersebut namanya Abu. Okey, Abu bin Ali. Persoalan kita tadi, Uyana nak beritahu sidang penonton, Abu ni masihkah boleh dianggap sebagai anak kepada Ali? Jawapannya boleh. Okey. Lega puan tapi kerja buatnya bukan anggap macam tu saja. Kena buat pengesahan lafaz taklid tersebut, pengesahan lafaz cerai secara taklid tersebut di hadapan mahkamah. Masih perlu dibuat, dibicarakan. Dan fakta-fakta tersebut jangan tertinggal. Sebab kalau tertinggal, kena pergi kepada failkan kes yang lain. Kes pengesahan nasab. Tapi kalau dia jumpa seorang peguam yang bagus, mungkin peguam yang senior, peguam yang berpengalaman, dia akan masukkan input-input tersebut supaya masih dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi yang mempunyai bidang kuasa untuk memberikan keputusan terhadap kes tersebut. Kalau tak, dia masih bidang kuasa yang sama, tapi fakta tu tak dia bagi tahu. Maka kes akan menyelesaikan berkenaan dengan pengesahan lafaz cerai tadi je. Jatuh ke tak jatuh. Tapi pasal anak tadi tak disebut pun dalam fakta. Betul. Jadi kalau boleh, peguam seloknya masukkan sekali supaya dalam penghujahan, ketika hujah hendak secara bertulis dan juga hujah secara lisan, peguam di hadapan mahkamah dapat juga menghujahkan perkara ini. Maka apabila hakim tahu, hakim ada mempunyai budi bicara untuk memberikan keputusan dalam kes ini berkenaan dengan nasab anak. Jadi apakah yang akan berlaku adalah perkahwinan tersebut, kalaulah lafaz taklid itu adalah sah, jatuh, maka perkahwinan tersebut akan dibubarkan. Sebab telah pun difarakkan. Sebab dia orang masih menganggap itu, katalah setelah 3 tahun dia akan difarakkan disebabkan oleh memang lafaz talak tu telah pun jatuh. Farak tu apa? Farak ni dipisahkan. Sebab ni ada salah satu pula. Maksudnya sebab dia umpama ada salah satu pihak ataupun dua-dua pihak dengan suci hati menganggap dengan suci hati ni maksudnya apa? Dengan suci hati tanpa pengetahuan agama dan sebagainya, dengan penuh suci hati bahawa dia orang ni sebenarnya masih berkahwin. Tiba-tiba jumpa orang macam saya ataupun jumpa mana-mana mufti ataupun mana-mana orang yang mahir dalam bidang ni, Syekh, Allahu Akbar, entah sebenarnya dah bukan suami isteri. Tapi dengar ada satu ceramah ni kat YouTube, ada dengar dalam bacaan Facebook. Jadi itu fasalu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Allah dah pesan dah. Tanya pada orang-orang yang benar pakar, ahli dalam ini. Tak semua ustaz yang mengajar kat luar sana, semua belajar betul-betul bahagian fiqh, munakahat. Kadang dia bahagian tahfiz, baca Quran sedap, tapi dia bukan dalam pakar dalam usuluddin atau syariah. Ada juga yang mengajar, dia mengajar usuluddin. Dia bukanlah betul-betul pengkhususan dalam fiqh munakahat ni. Jadi kena tanya, contoh nak tanya macam ni mana? Tanya hakim syar'i, tanya peguam syar'i. Jadi benda tu bila tak jatuh akan diisytiharkan apa juga hubungan dia tersebut sehingga melahirkan anak sebagai watik syubhah. Dan anak itu boleh dinasabkan sebagai nasab anak, masih lagi dapat faraid dan sebagainya. Okey, baik. Tuan, kalau boleh saya kongsikan juga daripada rakan kita persoalan secara ringkas daripada Puan Farhana. Katanya, seorang suami sangat marah dengan seorang perempuan di mall yang kehilangan anaknya, dan suami itu berkata, kalaulah aku suami perempuan tu, aku talakkan dengan talak 3. Dan lepas tu tiba-tiba isteri dia datang dan bagi tahu sebenarnya yang hilang tu adalah anak mereka. Dan selepas itu suami pun rasa sangsi dan takut dan terus bagi tahu isteri bahawa dia ada terlafaz taklid sebegitu. Dalam situasi begini, bagaimana agaknya status lafaz taklid? Dia nak tunjukkan ke orang lain. Rupa-rupanya terjadi pada diri sendiri. Ni umpama macam dekat mall apa yang tadi Syirah beritahu, benda ni berlaku dekat mall, ting tong, ni pakai baju biru, dia ni hilang. Tu si suami ni apa benda tak pandai jaga anak ni. Kalaulah aku suami, kalaulah aku ni, aku ceraikan je isteri ni, memang tak aku ceraikan ataupun memang
dia bukan isteri aku lah. Tiba-tiba yang betul-betul hilang tu anak dia. Okey. Adakah taklid ataupun tidak? Jadi kalau macam kita peguam syar'i ataupun di hadapan mahkamah syariah, kita akan meneliti kejadian lafaz tersebut terlebih dahulu. Dia lafaz taklid atau tidak. Sebab tadi kalau tanya saya dah tertangkap dah tu bukan taklid sebab dia ada kalau. Faham tak? Okey, ada perkataan tertentu. Kalau ni isteri aku, dia kata macam tu. Tapi itu kalaulah dia isteri aku akan cerai. Dia macam ni. Aku akan ceraikan. Dia bukan contoh saya bagi contoh yang berkenaan dengan terikat dengan syarat secara terus dan juga yang akan berlaku. Kalaulah dia isteri aku akan ceraikan. Okey. Kat sini dia ada aku akan. Kat situ yang saya akan fokus adalah kalau dan juga akan. Betul-betul pula benda tu isteri dia. Okey, masa itu akan jadi was-was, betul? Betul. Jadi perlu pergi failkan pengesahan lafaz. Tapi peguam dan selalunya akan hujahkan di hadapan mahkamah, aku akan ceraikan tu, dia aku ceraikan ke aku akan ceraikan. Akan tu dia jadi lain. Dia masih berniat untuk. Faham tak? Faham. Dia kalau kata kalau betul-betul spesifik ataupun secara jelas dan terus, aku ceraikan. Yang tu dah jadi lain. Contohnya macam ni. Kalau ni isteri aku cerai dah. Kalau macam tu, itu taklid. Yang tu dah jadi berat. Dan yang was-wasnya adalah kalau ni isteri aku, aku akan cerai je perempuan ni. Macam tu, itu was-was. Yes, pada itu adalah was-was dan pada ketika itulah pentingnya puan-puan di luar sana, tuan-tuan di luar sana, berlaku je was-was sikit ni jangan banyak tanya. Tanya pada ustaz ni, tanya pada motivator ni, tanya pada kamu tanyalah pada sesiapa pun, keputusan itu tidak mengikat. Tanya pada saya pun, saya hanya boleh dengar apa yang kamu faham dan saya boleh bagi pendapat. Itu adalah pendapat yang tidak mengikat. Mengikat ni siapa? Keputusan hakim syar'i. Maka pada ketika itu selagi ada was-was terdetik dalam mana-mana salah satu pasangan, jadi perkahwinan itu boleh jadi syubhah. Faham tak? Faham. Sebab kita tak tahu lagi status. Status ni macam kita buat dosa lah. Umpama makwa. Faham? Faham. Jadi kalaulah berlaku macam tadi tu, apa yang kena buat? Apa yang perlu dibuat adalah mesti dan wajib buat pengesahan lafaz taklid. Jangan dengar sikit, saya percaya, yakin. Dia ni aku dah tak hakul yakin. Betul-betul tak jatuh. Tak jatuh. Wallah tak jatuh. Wallah wa rasul banyak kali pun. Biar dibicarakan di hadapan mahkamah sama ada benda tu jatuh atau tidak. Macam tadi tu kenapa saya rancak sebab dia akan banyak hujah dekat dalam mahkamah pun. Peguam sama peguam pun kita akan berhujah. Sebab apa? Kita berhujah untuk bantu hakim. Sebab dia memberi kesan yang sangat besar kepada nasab dan juga perhubungan. Jadi pada waktu tersebut kalau macam tadi tu, boleh tak dia niatkan masa dia cakap tu pada orang lain dan dia tak tahu itu isteri dia. Tapi kemudian barulah selepas itu dia tahu, yang ni kena buka lagi kitab, kena tengok bagaimana perbahasan. Maknanya kan tuan, apa yang kita boleh simpulkan ni daripada awal lagi sebenarnya kita dah simpulkan ni. Kita cakap bahawa taklid ni adalah sesuatu yang sangat berat dan mengikat. Jangan sewenang-wenangnya melafazkan, dan yang lebih penting lagi adalah bukan kita ni yang menentukan hukum tersebut. Orang hanya boleh memberikan pendapat dan pandangan, tetapi yang mengikat adalah hakim syar'i itu sendiri. Hakim syar'i di hadapan mahkamah syariah. Kena pergi bawa ke mahkamah. Wajib. Baiklah. Okey, baik. Tuan Muhammad Nur Hafiz Ruslan, terima kasih banyak-banyak atas penjelasan yang panjang lebar. Sebenarnya ada banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan, tapi ini je masa yang kita ada. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada tuan. Kepada penonton di luar sana, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Tuan, nanti kita buat topik taklid 2.0. Boleh. Boleh ya? Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Actually, saya buat cakwe yang berlauk ni sebelum datang wujudnya berlauk ni, saya buat flavor yang manis. Pada tahun 2008 saya keluarkan, waktu tu saya berniaga di depan sekolah. So pada tahun 2023 ni saya ubah. Ilham dia datang ni, kita sendiri sebagai tukang masak, kita nak elakkan daripada kita pun muak untuk makan kan. So kerana terlalu banyak dessert, so
So saya jadikan cakwe ni lebih kepada savory lah. Inti yang ada sebelum ni ada 2, ayam daging black pepper. Masuk juga kambing. Tapi bila semakin hari kita tengok orang lebih suka makan tuna, orang suka makan filet, sausage kan. So kita banyakkan kita punya variety. Takkan kita nak display pun sikit kan. Jadi tak menggairahkan. Kalau cakwe belauk ni dia lebih orang cakap lebih berat lah. So kalau makan dia sebatang pun sampai malam dia kenyang. Mula-mula orang akan tanya, apa yang pelik sangat ni kan? Tapi bila dia orang dah makan, dia punya taste tu kena dengan doh dia, kena dengan cakwe dia, memang pada dia orang boleh terima lah. So makin lama makin banyak yang suka. Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak paparan berkenaan dengan cakwe berlauk. Memang sedap sebenarnya. Awak suka? Saya suka cakwe, tapi menu selepas ni pun saya suka juga. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana. Sekejap lagi kami akan kongsikan kepada anda yang terutamanya suka makan roti jala, anda kena tengok sekejap sahaja lagi bersama dengan tetamu kita yang seterusnya. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Sumpah blur. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Jika di awal rancangan tadi kita ada tunjukkan kepada anda gubahan hantaran, ini juga antara menu yang tengah in ataupun trend bila ramai orang yang jadikan roti jala sebagai hantaran. Roti jala berbagai warna, ada warna merah jambu, ada warna kuning, ada warna hijau. Cantik sebenarnya. Awak power bab hantaran ni. Boleh. Dan untuk itu kita bersama dengan Encik Izwan bin Muhammad Zain dari Kuih Cafe. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Saya selalu pergi makan kat Kuih Cafe tu, baru pertama kali jumpa ownernya. Terima kasih. Okey, baik. Encik Izwan, nak bercakap tentang roti jala ni kan, mestilah padanan dia dengan kuah kari. Kuah kari ayam. Tetapi nak buat roti jala tu sendiri, macam mana nak bagi roti jala tu gebu-gebu sedap? Silakan. Okey, normally kalau kita cerita pasal kapasiti kita dekat kafe lah, macam mana kita bancur roti jala ni kan. Kalau you all tengok ni, selalunya kita akan bancur dalam bentuk 1 kilo tepung tu. Baik. Kita akan pakai blender tu, kita akan blend semua sekali. So ingredient dia macam ada tepung, ada gula, susu cair, ada pelantar, ada telur. Baik. So basic dia yang ni. Okey, dan warna dia mengikut warna nasi yang kita nak lah. Mengikut warna, kalau warna pandan, warna kuning telur, semua ikutlah. Tapi yang original warnanya warna kuning kan? Kuning, betul. Warna ke kuning, hijau? betul. Warna kuning kan? Warna kuning. Okey. Hijau ni sebagai tarikan lah. Untuk bagi nampak lagi cantik macam Kadang tu. budak-budak kan, dia kan suka tengok colour-colour lah. Hijau, pink. Okey, baik. Dan di sana sedang sibuk nampaknya. Sedang sibuk membuat roti jala tu sendiri. Syirah nak cuba tak? Okey, jom kita ke sini. Boleh ke kalau kami nak cuba ni? Boleh. Kita tengok dulu. Ni Kita tengok dulu. Ini dah settle lah. Ini dah settle. Ni dia. Okey, kemudian kita nak saya boleh guna ke? Boleh kan? Boleh guna. Okey, kalau Yana ada seorang tangan, Yana ke sini. Awak ngelak. Saya ngelak sikit lah. Senang sikit saya ni. Okey, macam mana kita nak dapatkan kata orang roti jala yang lembut sampai ke petang? Suka hati je betul ni? Okey, bancuhan tu dia sebenarnya roti jala ni dia tak boleh tahan lama sangat. So dalam tempoh 6 jam tu masih kita boleh guna tepung tu. Kalau lebih pada 6 jam tu kita kena buat yang barulah. Saya nak tanya. Kita akan maintain lah. Okey, saya nak tanya jugalah untuk acuannya sama ke untuk kita untuk kita buat lemping? Saya nak tambah lagi. Acuan yang sama kecuali tak ada pewarna tu. Tak ada perisa pandan ataupun telur.
Okey, Yana, apa benda tu Yana? Tak cukup telur tadi. Telur tak cukup. You kena ambil banyak tu. Dia Kena ambil yang penuh. Kena ambil yang lebih sikit Ya lah Allah, katanya. tuan-tuan, Ya Allah, itu kamu tengoklah muda tu. roti jala saya. Ini dah jadi macam Filip jala dah ni. Sekejap. Saya tak puas hati. Saya nak cuba lagi sekali. Cik Zuan, saya cuba lagi sekali. You kena bagi penuh dia punya tu. Penuh lagi? Okey, maknanya 2 kali lah. Okey, boleh. Okey, cukup ni? Okay. Come on Yana, you can do it. Bismillah. Ini roti Bismillahirrahmanirrahim. jala, 1, 2, 3. roti jala. Siapa mahu sekali rasa pasti mahu lagi. Yana, Syirah nampak Okey, jadi tak? Cukup. Dah. Ngam-ngam soy. Malas tak tunjuk Boleh jadi bakar rakan awal. Yana lepas ni. Bukan pelanggan, pekerja. Okey, baik. Kalau kita lihat dekat depan ni ada banyak lagi kuih-kuih lain. Mungkin boleh cerita sedikit. Ini antara kuih yang dijual ke atau dibuat sendiri ke Kalau macam mana? kita dekat kedai ni, kita ada banyak hampir 40 jenis kuih lah, tradisional. So ni kita bawa sebahagian saja. So ada lebih kurang 16 jenis hari ni. So kebanyakan dulu betul kita buat. Sekarang ni kita banyak attach dengan Persatuan Ibu Tunggal Selangor, dengan Pusat Zakat Asnaf. Raina nak buat lagi ke? Tak. Sorry. Saya bangga sebab roti jala saya dah jadi. Okey, teruskan. Jadi ni antaralah sebahagian yang kita bawa lah. Kuih-kuih yang ada dekat kuih kafe. Okey, andai kata penonton di luar sana tertanya-tanya apa agaknya kuih-kuih lain ataupun macam mana nak dapatkan kuih dan sebagainya, apakah Instagramnya ke, TikToknya ke, social medianya ke? Okey, kalau nak tahu lebih lanjut, pengunjung yang akan datang ni, you boleh lawat kita punya Instagram, Kuih Cafe, ataupun kita punya Facebook pun sama, Kuih. Dan kalau nak tengok TikTok kita pun ada dalam TikTok juga. Dalam TikTok tu Cik Izwan ke yang bersilat? Tidak. Kebanyakannya pekerja ni lah. Banyaklah yang buat roti jala tu. Oh ya ke? Okey, baiklah. Ni saya terliur sebenarnya tengok kari ayam ni. Sedikit tips macam mana buat kari ayam ni sedap. Santan masuk and then kita sebenarnya apa yang kita sediakan dekat sini, dekat kedai apa semua ni adalah fresh. Every day kita bukan frozen ke apa, tak ada. Okey, Cik Zuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dan seluruh penonton wanita hari ini. Selamat maju jaya kita ucapkan. Esok Syirah, esok kita akan kembali menerusi hikayat perkahwinan iaitu pelengkap rusuk kiri. Zaujah. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sampai berjumpa lagi. Stay safe semua. Bye. Assalamualaikum. Jaga diri. Mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik putri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti.